Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Alhamdulillah bersama dengan kita pada hari ini dalam siri wacana Sinar, siri yang ke-182 membawakan satu tajuk dan tema perbincangan yang bagi saya agak dekat dengan saya sendiri dan barangkali panel perbincangan pada kita pada hari ini. Saya perkenalkan dulu di sebelah kiri saya Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof. Terima kasih. Beliau adalah merupakan Ketua Pengarah Kemahiran Kementerian Belia dan Sukan. Sebelah beliau hari ini kita dua wanita iaitu saudari Atikah Syairah Syarudin. Beliau merupakan penolong Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia. Sebelum tu kita ucapkan tahniah kepada Majlis Belia Malaysia kerana pada hari ini adalah merupakan hari ulang tahun sambutan 72 tahun penubuhan Majlis Belia Malaysia. Dan pensyarah yang ketiga, pensyarah kanan tapi masih lagi muda, topik yang berkaitan dengan kita bawa pada malam ini iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Mursyid Arsyad. Beliau adalah merupakan pensyarah kanan pembangunan belia di Universiti Putra Malaysia. Jadi topik perbincangan kita pada malam ini boleh diikuti secara langsung melalui semua platform online sosial media Sinar Harian di portal kami www.sinarharian.com.my ataupun anda boleh mengikuti siaran melalui Facebook Sinar Harian, YouTube Sinar Harian dan juga Twitter @SinarOnline. Baiklah, perbincangan kita, wacana yang kita akan bawakan pada malam ini adalah berkaitan dengan masalah belia, isu yang tak sudah soalan. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan, saya nak tanya dulu, ketiga-tiga panel yang kita bawakan malam ini terdiri daripada mereka yang mempunyai satu kita kata latar belakang yang agak berbeza tetapi ada kaitan secara terus dengan isu yang kita akan bincangkan. Datuk, masa belia, kalau kita tengok tadi, kalau Datuk telah lama involved, saya nak tahu juga sejauh mana Datuk melihat bahawa isu belia hari ini sama ada telah diselesaikan, belum atau sedang diselesaikan? Jawapan pertama Datuk. Okey, bagi saya kalau itulah pertanyaannya dari segi apa yang kita buat, maksudnya secara terus kepada apa yang kita sebenarnya laksanakan, terutama dalam konteks peranan dan fungsi kementerian di mana saya sendiri datang dan bercakap pada hari ini, platform itu, saya melihat bahawa bukan saja isu tapi soal-soal yang merentasi isu, soal-soal pembangunan belia memang merupakan dari keutamaan dan core business kita lah. Maknanya kita sentiasa mendepani, kita melaksanakannya dan kita mempunyai perancangan yang begitu jelas mengenai apa yang patut kita bangunkan belia kita, termasuk bila kita bercakap tentang topik kita lah pada malam ni iaitu isu belia dengan apakah misalnya kesudahannya kan. So isu dan juga sebenarnya pembangunan yang kita perlu lihat untuk bangunkan belia itu adalah satu perkara yang saya kira sesuai dengan perkataan pembangunan itu sendiri adalah satu perkara yang berterusan. Dia continuous, dia perlu ditangani, dia perlu dilihat dari sudut perancangannya maupun pelaksanaannya yang begitu konsisten dan seterusnya menilai sama ada sesuatu program pembangunan belia itu mengikut isu-isunya atau mengikut keperluan pembangunan itu ditangani, terutama dalam hari ini bila kita bercakap mengenai pembangunan belia dan program-program yang perlu kita laksanakan mengikut isu dan juga apa yang belia rasakan mereka sedang mendepani, terutama dalam masa kita kata kita berada di dalam era pasca COVID, di mana kita perlu melihat apa sebenarnya yang berlaku pasca daripada selepas berlakunya pandemik COVID-19 ni misalnya. Baik, kita berhenti dulu dan kita akan tengok juga sejauh mana penilaian program-program pembangunan ni yang Datuk sebutkan tadi. Kalau ikutkan kita ucapkan terima kasih walaupun pada saat akhir sebelum ni kita minta supaya YB Timbalan Menteri, tapi Datuk datang untuk mungkin boleh berkongsi nanti apa inisiatif yang dilakukan di peringkat kementerian. Kita tengok pada aktivisnya Atikah mungkin boleh menjawab soalan. Adakah isu belia hari ini masih lagi wujud ataupun ianya adalah satu momokkan saja untuk menggambarkan bahawa kita cakna kepada orang muda ni? Baik, terima kasih banyak Saudara Fahmi, Datuk Wasitah, Dr. Mursyid. Saya fikir bahagian paling mustahak sekali kita kena acknowledge pada malam ini adalah permasalahan akan sentiasa ada.
kebaikannya adalah apabila media sudi untuk membincangkan dan membawa aspirasi tentang apa lorong-lorong solusi yang kita boleh sediakan, dan perkara ini tidak boleh selesai jika hanya kita timbulkan permasalahan. Maksudnya kalau dari sudut disiplin akademiknya, tesis itu boleh diselesaikan kalau ada problem statement, ada penyelesaian masalah, tetapi selepas itu apa hipotesis, apa bahagian rentetan cadangan solusi yang kita perlu sediakan. Dan dekat bahagian itu saya fikir belia-belia di peringkat daerah dan kalau di peringkat Majlis Belia Malaysia sendiri, kita kumpulkan dahulu apa sebenarnya kecenderungan dan perkara yang berlaku, kearifan lokal yang berlaku di peringkat bawah yang perlu diangkat di peringkat atasan. Dan perkara ini, penyataan masalah ini tak boleh hanya bergantung ataupun tergantung di peringkat lambakan ataupun dilonggokkan. Ini masalah yang perlu diselesaikan, tetapi yang menjadi sesuatu itu boleh dilorongkan ke bahagian solusi adalah apabila agensi menyambut, kumpulan akademik menyambut dan dicerahkinkan dan diprogramkan dalam bentuk sesuatu yang boleh diterima di peringkat negeri, boleh diterima di peringkat persatuan-persatuan di peringkat bawahan, dan boleh diteruskan dengan di peringkat universiti untuk mahasiswa dan sekolah-sekolah yang lain. Dan saya fikir bahagian yang paling mustahak kita perlu acknowledge dan kita perlu yakini pada hari ini adalah belia-belia sekarang mereka mahu terlibat. Mereka bukan hanya mahu dilihat sebagai kumpulan yang perlu diselesaikan. Mereka mahu menjadi sebahagian daripada solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Itu adalah sesuatu yang kita perlu raikan. Dan zaman orang yang berjawatan, zaman orang yang memegang tampuk kepimpinan tahu segalanya telah tamat. Zaman ini adalah zaman untuk meraikan, zaman untuk melibatkan dan zaman untuk mengangkat keseluruhan partisipasi di peringkat lapangan. Jadi saya fikir itu. Sebagai permulaan, Atikah secara tak langsung menyebutkan tentang pemegang taruh yang terlibat. Konteks ini semua main peranan. Ketiga-tiganya adalah satu pelambangan. Dr. Mursyid juga sebagai ahli akademik, dan saya juga menyertai soal selidik Dr. sendiri dalam satu survey untuk mendapatkan maklumat tentang cabaran anak muda sekarang ni. Jadi bila dilihat pada survey tersebut, mungkin doktor nak kongsikan juga apa dapatan daripada survey ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Ahmad Fahmi, makin segak sekarang yang saya muliakan, yang berbagi Datuk Dr. Wasita, dan juga aktivis kita saudari Atikah. Dan pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sinar atas jemputan untuk wacana pada malam ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita ucapkan tahniah kepada Majlis Belia Malaysia kerana tanggal pada 23 hari bulan Julai tahun 1948 tertubuh dah tarikh keramat, iaitu MBM sendiri, yang mana MBM sekarang dah 72 tahun, satu kematangan. Dan kita ucapkan tahniah kepada MBM, terutama sekali teraju, iaitu saudara Zulfitri Johar dan juga kepimpinannya. Kita doakan semoga MBM akan terus berjuang dan mewakili golongan belia. Daripada golongan akademia, kita nampak bahawa di sini adalah satu potensi sebenarnya. Belia bukannya tak ada potensi, mereka memiliki potensi, tetapi sebenarnya mereka memerlukan bimbingan. Jadi kalau kita letakkan fokus masalah tu sebagai satu perkara yang menjadi satu rintangan kepada kita, kita akan menganggap bahawa benda itu akan terus dan berterusan menjadi masalah. Tapi kalau kita letakkan perkara tersebut sebagai satu proses untuk kita bangunkan mereka, satu indikator yang kita boleh gunakan untuk kita bantu mereka, proses bimbingan itu akan berlaku dan memudahkan golongan belia untuk menyelahkan potensi mereka. Ia ibarat seperti air. Kalau kita memiliki ataupun menyalurkan air yang mengalir tersebut kepada yang positif, maka belia akan jadi yang positif. Jadi berbalik kepada soalan pengurusi tadi, moderator berkaitan dengan hasil dapatan kajian. Agak menarik sebenarnya. Terutama sekali kalau kita lihat dalam konteks kesediaan golongan belia, terutama sekali dalam aspek bagaimana mereka mendapatkan maklumat. Yang ini penting. Sebab komunikasi, hubungan dua hala penting. Terutama dalam kalangan pemimpin kepada belia, terutama daripada penggerak belia kepada kumpulan bawahan. Ini penting. Jadi antara platform yang banyak digunakan oleh golongan belia sebenarnya, ini berdasarkan daripada kajian yang kita lakukan, survey yang kita lakukan, kita dapati paling tinggi komposisi adalah pengguna daripada kalangan Twitter. Jadi mana golongan belia ni banyak berkomunikasi, banyak mendapatkan maklumat daripada Twitter. Jadi siapa yang gunakan Twitter di sini, anda lah salah seorang penyumbang kepada statistik tersebut. Alright? Dan yang kedua, kebanyakan golongan belia menggunakan Facebook. Dan ketiga menggunakan Instagram. Bermakna untuk top 3 ni, maknanya golongan belia banyak menggunakan
Social media, mana media sosial, mana media sosial menjadi medium. Dan yang seronok Datuk kita tengok penggunaan surat khabar secara bertulis mana secara fizikal hanya lebih kurang dalam 0.2% saja. Yang banyak menggunakan akhbar dari segi akhbar secara online. Jadi mana dekat sini kecenderungan golongan belia mendapatkan maklumat dan sebagainya mereka memperolehi daripada social media. Itu sebenarnya senario untuk mukadimah pada malam ni. InsyaAllah kita akan kupas lagi Tuan Pengerusi. Saya tak langsung juga sebenarnya Dr. Mursyid. Tadi kalau siapa yang mengikuti perbahasan di Parlimen bila jawapan Menteri Komunikasi menyebutkan tentang penggunaan ataupun satu kerisauan sekarang ni kepada content creator, pengguna Facebook, IG, TikTok dan sebagainya, bila menyebutkan bahawa perlu kita mendaftarkan. Jadi mungkin ada satu perkara yang boleh dibincangkan tentang kerisauan ini untuk menguatkuasa satu akta, sehingga akta 244 dalam konteks ini. Tapi sebelum itu mungkin Atikah, semalam juga ada pertemuan oleh kepimpinan Majlis Belia Malaysia sendiri di Parlimen, bertemu dengan kepimpinan nombor 1 dalam negara, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya tak pasti sama ada Atikah ada ataupun tidak, tapi mungkin kita nak kongsikan juga apa sebenarnya hasil pertemuan tersebut, ataupun ada suatu new deal dalam kerangka untuk bagi tahu pada anak muda ni ada sesuatu yang PM janjikan. Boleh kongsikan? Baik, terima kasih banyak saudara moderator. Saya fikir sebelum terlambat saya raikan Saudara Presiden Zulkifli Johan yang turut hadir pada malam ini bersama-sama dengan kita, forum kita pada malam ini. Bahagian pertemuan semalam itu adalah pertemuan yang menjadi satu line, maksudnya menunjukkan yang kepimpinan nombor 1 negara meraikan pemegang taruh utama belia. Di dalam Akta 688 memang telah pun dijelaskan dekat situ Majlis Belia Malaysia sebagai pemegang taruh utama belia di Malaysia. Dan saya fikir bahagian dan yang disampaikan di peringkat Saudara Presiden dan kepimpinan Barisan Kepimpinan semalam adalah bagaimana sebenarnya kita mahukan pimpinan negara menambah highlight, maksudnya macam memberikan tumpuan dan meraikan suara-suara belia, terutamanya belia-belia di Borneo. Dan saya fikir bahagian ini adalah yang paling mustahak dan ini dilakukan oleh kepimpinan MBM sendiri. Saya sendiri dan program setiap program yang Presiden maklumkan perlu didahulukan belia-belia daripada Borneo, dan belia di Labuan juga yang selalu dikesampingkan dan tidak dilibatkan. Jadi program dan walaupun memerlukan lebih banyak masa, memerlukan lebih banyak kos dan lain-lain, tetapi kita tidak boleh menafikan hak belia-belia yang berada di kawasan luar bandar, belia-belia yang berada di hanya kerana mereka jauh daripada kawasan Kuala Lumpur dan Lembah Kelang itu sendiri. Dan kita harus memastikan belia-belia di belia orang asli, belia minoriti terutamanya seperti belia OKU, belia orang asli dan belia Borneo mendapatkan akses pendidikan, mendapatkan akses pekerjaan, mendapatkan akses untuk mana-mana privilege ataupun kelebihan yang didapati oleh belia-belia yang berada di Semenanjung juga. Dan saya fikir ini menipiskan jurang yang ada di setiap kawasan ini adalah kecenderungan utama yang telah disampaikan di peringkat YAB Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ini adalah ruang, dan saya fikir kalau kita katakan ataupun kita maklumkan bila media berikan kita platform untuk bersuara itu satu, bila media berikan kita ruang untuk memberikan kenyataan media itu satu, tetapi bila Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan ruang untuk berjumpa, menyampaikan dengan sendiri manifestasi apa yang mahu diberikan dan berjumpa secara langsung, mendengar sendiri aspirasi anak muda, ini adalah sesuatu yang kita perlu galakkan. Tapi dalam masa yang sama kita mahu melihat suara-suara yang telah disampaikan itu menjadi realiti di peringkat lapangan. Dan saya pasti, saya yakin dan percaya dengan bagaimana Kementerian Belia dan Sukan juga memberikan ruang. Menteri Belia dan Sukan sekarang ini datang daripada rahim Pertubuhan Belia juga. Jadi itu memudahkan sebenarnya dan mereka faham mafhum apa yang berlaku di peringkat lapangan, dan kita dan perkara yang sama diangkat di peringkat kepimpinan nombor 1 negara. Jadi itu akan menjadi the dominoes effect, bagaimana belia boleh. Cuma isu sebelum itu juga kita melihat kepada statistik. Contohnya kalau kita sebutkan bahawa belia dalam negara kita angkanya sekitar 15 hingga 16 juta. Ini belum lagi bincang bab had umur belia yang belum lagi diwartakan. Tapi mungkin ada perbahasan di situ. Tapi sebelum pergi kepada cabaran pada Datuk sendiri untuk memberikan satu gambaran bagaimana bekerja dengan hampir 47% populasi negara ni. Angka itu cukup besar.
Tapi kalau kita sebut tentang peranan MBM itu sendiri, menyampaikan satu manifestasi kepada Perdana Menteri, adakah kita ni adalah merupakan kelompok yang diwakili dalam keadaan masih ramai orang yang sebenarnya tak tahu pun peranan kewujudan kita. Tadi doktor sebut 72 tahun. Jadi kita nak tanya berapa juta yang terlibat ni, ke mana pergi lebihan jutaan-jutaan yang ada tu? Adakah terawang-awang dalam sosial media Dr. Musyid tadi? Mungkin Atikah boleh ulas sikit sebelum kita pergi ke cabaran di peringkat kementerian. Bagaimana menangani soal kepelbagaian ni? Baik, terima kasih saudara moderator. Soalan cepu cemas ni yang kita nantikan pada malam ni sebenarnya. Kalau tidak ada soalan cepu cemas ni, kita tak bergerak ke arah tindakan selepas ini. Jadi kalau menurut Register of Youth, jumlah yang berdaftar di bawah belia berpersatuan adalah 2.7 juta. Jumlah belia di dalam Malaysia, kalau yang di bawah umur 40 tahun sekarang ni masih 15.6 juta. Jumlah yang tidak bekerja 846,000. Jadi kalau kita fikirkan berapa persentage yang berpersatuan dengan jumlah belia itu sendiri adalah kurang daripada 25%. Yang ini sesuatu yang perlu digerakkan, dipertambahkan. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh menafikan pimpinan-pimpinan di peringkat pertubuhan belia itu sendiri, persatuan belia itu sendiri adalah mereka yang juga terlibat secara aktif di peringkat komuniti, bukan hanya di dalam persatuan masing-masing tapi juga di peringkat komuniti. Dan ada juga yang terlibat secara aktif di dalam pembangunan ekonomi. Saya bagi contoh seperti hak belia Jawatan Kuasa Pembangunan Ekonomi dan Keusahawanan kita di MBM yang juga mempunyai hak belia di Kuantan. Dan bagaimana Majlis Belia Sabah sendiri terlibat secara aktif bukan hanya kepada belia berpersatuan tetapi membuka ruang kepada kumpulan-kumpulan seperti anak muda di Parlimen Digital contohnya. Anak-anak muda yang terlibat dalam Parlimen Digital ni bukan mereka yang dalam persatuan, mereka adalah individu yang berminat dengan perbahasan-perbahasan berkenaan polisi. Tetapi apa yang Majlis Belia Sabah laksanakan adalah mereka menyediakan ruang, platform, tempat. Siapa nak internet, siapa nak tempat untuk berbahas, datang dekat pejabat. Jadi ini adalah yang saya maklumkan. Maksudnya macam walaupun kita berbincang tentang jumlah belia berpersatuan sekarang ni adalah kurang 25%, tetapi itu tidak bermaksud yang kita menutup ruang kepada belia-belia yang lain ada di luar sana. Dr. Wasitah, seolah-olahnya banyak yang diusulkan, dikemukakan, malah diberikan peluang pada anak muda untuk sambut dan sahut. Sejauh mana hari ini program yang ditawarkan oleh kerajaan ianya bersifat betul-betul kena supply dan demand, dia bukan semata-mata kita memaksa ataupun mewajibkan itu atas sebab nak mencukupkan korum dan sebagainya. Mungkin pengalaman doktor sendiri sebelum ini dengan rakan mudanya, dengan Iris kajian think tank, dan sekarang ni pengarah di bahagian kemahiran. Bila melihat kepada pengalaman doktor itu sendiri, bagaimana doktor buat penilaian terhadap respon anak muda terhadap inisiatif yang telah diberikan? Kalau kita bercakap mengenai penilaian kan, biasanya dalam sesuatu prinsip pemprograman. Tapi saya pun nak ucapkan selamat datang pada saudara Julfitri lah, Presiden MBM dan kawan-kawan. Happy birthday to MBM yang ke-72 tahun pada hari ini. Okey, dan tahniah lah baru-baru ni engagement Tika dengan PM baru ni. Okey, menyentuh soal penilaian atau kita mesti bermula dengan pemprograman. Saya rasa pemprograman adalah merupakan satu perkara yang merupakan nadi ataupun perkara utama yang sebenarnya kementerian dipertanggungjawabkan. Maknanya dalam masa pemprograman itu berlaku of course satu daripada cabaran pemprograman sesuatu program untuk nak pergi kepada kumpulan sasar yang menerima faedah daripada program tu, be it sebenarnya ia bertujuan untuk sesuatu program tu mempunyai intention yang sebenar untuk membangun belia ataupun dia merupakan satu pemprograman yang menumpu kepada sesuatu usaha pencegahan preventif ataupun untuk secara sedarnya merancangkan sesuatu program bagi memberi faedah direct dan kesan langsung. Macam hari ini kita melihat pemprograman pasca COVID melihat bahawa kita cuba menangani isu keresahan belia dalam bidang ekonomi misalnya. Okey, memang betul dalam satu-satu cycle program dia akan tiba kepada satu tahap di mana kita akan menilai program tu. Sama ada program itu boleh menjadi satu program yang berdaya maju yang akan terus mendapat sambutan belia bermakna mencapai objektifnya, dan dari segi apa yang orang kata hari ini impak program itu diterjemahkan dalam bentuk belia terkesan oleh itu. Saya rasa satu perkara utama yang sebenarnya kita lihat kalau dalam nature of program Kementerian Belia dan Sukan,
dalam masa kita bekerjasama dengan pihak MBM sebagai rakan kongsi utama, sebagai polisi, sebagai partner dalam polisi. Bila menterjemahkan tu kita pergi kepada partner kita lah, kan, dia nak bagaimana mereka membantu kita untuk bersama-sama mencapai sesuatu program tu, mencapai kumpulan sasar. Kalau dengan MBM biasanya keutamaan untuk satu program-program pembangunan dari segi meningkatkan lagi permekasaan kepimpinan, kesukarelaan maupun kepada perkara yang membawa nilai atau value ekonomi belia itu sendiri seperti memperkasakan keusahawanan tu, kita akan bersama-sama dengan MBM dan merancangkannya. Cabaran kita adalah sejauh mana sebenarnya ia berkesan tu juga dilihat dari segi bukan saja kementerian memperkasakan peranan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia, sebab itu satu-satunya institut yang memang ataupun organisasi yang ada dalam outfit Kementerian Belia dan Sukan yang pada hari ini bercakap mengenai penilaian secara lebih objektif, ya. Misalnya secara berkala, secara setiap 3 tahun sekali mengeluarkan skor-skor yang menunjukkan keberkesanan sesuatu pemprograman itu dari segi kesan langsung secara kepada belia, dari segi sosialnya, dari segi ekonominya, dari segi pembangunan kendirinya. Itu bergantung kepada dalam, kalau kita lihat indeks belia Malaysia contohnya sebagai satu instrumen yang digunakan oleh kementerian untuk melihatkan kadar skor tu sebenarnya makin menunjukkan kebaikan atau tidak. Misalnya skor dari segi domen ekonomi yang kita tengah lihat dari segi mengapa dan kenapa belia-belia yang menghadapi keresahan dari segi isu ekonomi mereka itu sendiri resah kerana ketiadaan lagi masa yang sesuai untuk memasuki pasaran kerja, ketiadaan kemahiran sesuai dan sebagainya. Kita menilai di situ. Jadi penilaian itu bukan saja boleh dilaksanakan oleh kementerian secara bersendirian. Itu sebabnya di Institut Penyelidikan, mereka-mereka dalam bidang akademik dan pakar-pakar dalam bidang pembangunan belia seperti UPM misalnya pada hari ini diwakili oleh Dr. Mursyid sendiri, bidang pembangunan belia itu satu partner yang rapat dengan Kementerian Belia. So itu di situ ada berlakunya platform penilaian program sekiranya ia program-program yang berkaitan dengan isu-isu yang merentasi sosial, ekonomi dan sebagainya. Dengan MBM pun begitu. So di Kementerian Belia dan Sukan, apabila kita melihat indicators dari segi domen ekonomi, misalnya pada hari ini kita lihat masih lagi berada di tahap sejahtera. Kalau hari ini skor indeks belia Malaysia itu ditafsirkan sebagai domen dari segi kesejahteraan ekonomi itu berada di tahap 61%. Dia masih lagi berada dalam kohort sederhana. Kalau kita melihat 5 tahun dulu, domen itu menunjukkan skor di bidang ekonomi ini pada tahap 59%. Walaupun terdapat peningkatan, usaha-usaha itu menunjukkan bahawa penilaian dibuat, memang terdapatnya langkah-langkah untuk kita memajukan belia secara sedar untuk membangunkan potensi diri mereka, ya. Saya kata secara sedar sebab filosofi pembangunan belia itu sendiri sebenarnya telah dinilai bahawa kita tidak selama-lamanya boleh melihat Kementerian Belia dan Sukan melaksanakan program secara reaktif semata-mata. Maknanya bila ada masalah kita melaksanakan program, kita perlu melihat secara proaktif. Itu yang kita katakan melaksanakan program secara intention untuk membangunkan potensi belia pada dalam bidang sosial ni dan sebagainya, dan ia diukur pula. Bila kita ada indeks itu, kita menyatakan kepada pemegang taruh kita bahawa lihat setelah sekian lama kita melaksanakan pelbagai program, cabarannya adalah melihat macam yang saudara Fahmi kata tadilah, adakah ia mendapat buy-in dan adakah ia sebenarnya disedari oleh belia kerana mereka memerlukan program itu, atau kerana mereka merasakan bahawa program tidak lagi merupakan sesuatu yang mereka nak sertai kerana mereka nak menyertai program Kementerian Belia. Terdapat berbagai saluran program, dan ini satu cabaran yang sebenarnya Kementerian Belia dan Sukan kena menyedari juga, penilaian program dan melihat isu-isu semasa di mana bila berlakunya ketidakcenderungan belia-belia kita pada hari ini untuk mengasah kepimpinan melalui platform berpersatuan misalnya, apakah tawaran-tawaran program dan apakah medium program yang sebenarnya dapat membolehkan belia dapat cepat ada akses kepada pengetahuan itu, ya. Sebab tu apabila bila kita mendepani isu 5 jenis belia yang kita perlu depani oleh Kementerian Belia dan Sukan dalam masa pasca COVID misalnya, kita bercakap tentang belia-belia kita yang resah disebabkan ketiadaan peluang pekerjaan, atau belia yang belum lagi memasuki pasaran pekerjaan, atau belia yang mungkin berada di dalam
peluang pekerjaan yang mereka bekerja sendiri dalam bidang keusahawanan dan sebagainya, mereka kehilangan peluang dan sebagainya. Dan kita melihat mereka-mereka yang mungkin ingin mencuba bidang keusahawanan, apakah bentuk latihan dan juga cabaran untuk dia memasuki pasukan, memasuki ke ruang guna tenaga mahir, iaitu adakah mereka mempunyai akses kepada latihan dan kemahiran yang diperlukan oleh industri yang sebenarnya menunggu penawaran pekerjaan. Itu sebab skim perantisan itu kita lihat mungkin lebih bersesuaian pada ketika ini. Apa yang membezakan skim perantisan nasional yang baru dilancarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan dengan dukungan kementerian-kementerian utama yang sebenarnya merupakan pemangkin kepada mereka-mereka yang sebenarnya boleh menyediakan tenaga-tenaga di luar ataupun pihak-pihak yang boleh menyediakan peluang fund ataupun menyediakan kos untuk mereka pergi ke kemahiran untuk merebut peluang pekerjaan industri adalah seperti Kementerian Sumber Manusia ya. Kita bercakap mengenai Kementerian Kerja Raya juga mendukung perantisan nasional kerana ini adalah antara sektor-sektor industri yang terbesar yang sebenarnya menyediakan peluang yang sangat besar untuk kita dapat menambat hati belia untuk merebut peluang menjadi belia mahir, seterusnya bekerja dalam bidang-bidang teknologi seperti pembinaan yang sebenarnya banyak direbut peluangnya oleh pekerja asing ya. Jadi bila melihat keresahan dalam masa keadaan ekonomi berjalan agak perlahan disebabkan oleh masalah COVID-19 baru-baru ini, sebenarnya ini menyediakan satu peluang bagi kerajaan merangka program bersama Majlis Belia Malaysia misalnya untuk melihat kepada golongan belia yang tadi saudara Fahmi bangkitkan dan saudari Atika bangkitkan. Kita mungkin hari ini bercakap mengenai 500,000 orang kita punya graduan ataupun pelajar-pelajar kita yang keluar daripada sistem persekolahan memasuki bidang pekerjaan ataupun untuk meneruskan persekolahan mereka, tetapi mungkin kita terlupa dalam masa itu ada golongan yang sebenarnya secara tidak langsung ternafi dari segi peluang untuk latihan, untuk pekerjaan, untuk kemahiran dan persekolahan. So mereka tercicir. Kita mengira angka statistik dari segi mereka yang berpeluang, tetapi yang tidak berpeluang rupanya ramai. Jadi di sini skim perantisan ini memberi tumpuan kepada pengalaman. Cuma doktor, sebab doktor sebut juga, saya ingat itu poin yang seterusnya yang saya akan bangkitkan sebelum kita berhenti rehat, berkaitan dengan kolaborasi antara kementerian dan apa yang boleh ditawarkan kepada anak muda. Tapi sebelum tu saya akan pergi pada Dr. Mushid, tapi pada masa yang sama mereka yang mengikuti diskusi kita pada malam ini, anda boleh kemukakan soalan sekiranya ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada panel. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat sebentar. kanan mereka dalam bidang alam sekitar, begitu juga dengan menteri mereka ataupun tak faham ataupun kurang faham. Salah satu daripada perkara yang ditimbulkan juga ialah bahawa anak muda baik lelaki ataupun perempuan sebenarnya memiliki pemilik akaun bank telah memberikan, jadi ibu bapa perlu memberikan peluang kepada anak-anak yang datang menyewa kan, sebabkan dia di antara berdekatan kan, dia ada penghasilan penguapan, dia ada bahan berhenti. Tiba-tiba kita ni tega, perokok tega. 3,000 undi PAS dibawa kepada calon BN telah menang di Cameron Highland. Suasana di luar sudah boleh dibaca. Bayangkan mana pula yang berlaku dalam belanjawan 2020. Tak lain tak bukan. Jadi kita kena turun ke bawah dan dengar. Saya kadang pasang surutnya.
masalah belia isu yang tak sudah bila nak selesai sebenarnya, soalan yang perlu kita tanyakan juga. Tapi banyak dibincangkan tadi dalam diskusi awal kita berkaitan dengan peranan yang dimainkan, apa yang ditawarkan. Pada masa sama saya ingat Dr. Mushid boleh kongsikan sejauh mana sebenarnya belia ni perlu ambil kesempatan daripada apa yang ada ni. Dalam keadaan kita tertanya-tanya dengan banyaknya tawaran, banyaknya peluang, banyaknya pengumuman, kita bertanyakan adakah mereka merasai semua ini? Alright. Terima kasih kepada saudara moderator. Sebenarnya bila sebut tentang bagaimana golongan belia menyambut insentif-insentif yang diberikan oleh kerajaan, dan kita dapati berdasarkan daripada dapatan kajian, mereka sangat setuju dan merasakan bahawa mereka selesa dengan aktiviti dan juga insentif yang diberikan oleh kerajaan. Hampir 94% secara purata mereka gembira dan seronok dan mengikuti rapat insentif-insentif yang diberikan oleh kerajaan. Bermakna dekat sini bahawa insentif yang diberikan oleh kerajaan sebenarnya dekat dengan hati belia, yang mana merupakan salah satu keperluan apabila kita lihat dalam konteks masa pasca COVID-19. Banyak industri-industri yang terjejas, terutama sekali industri yang berkaitan dengan pembuatan, industri perhotelan dan juga beberapa industri yang terjejas teruk. Dan kalau kita lihat daripada statistik utama tenaga buruh pada bulan Mac yang lepas, kadar pengangguran ada sekitar lebih kurang 3.2%, okey, berbanding dengan pada bulan Mei iaitu sekitar 5.3%. Jadi kalau tengok angka pengangguran tersebut, dia meningkat secara dramatik sebenarnya, iaitu daripada 520,000 pada bulan Mac sehingga yang terkini iaitu sekitar 826,000. Jadi menunjukkan bahawa peningkatan kadar pengangguran yang tinggi ini menunjukkan bahawa banyak industri, banyak sektor ekonomi terjejas, dan boleh katakan berdasarkan daripada research yang kita buat, hampir 40% industri yang terjejas yang dipelopori oleh golongan pekerja di Malaysia ni terdiri daripada golongan belia, mana 40% komposisi yang terjejas itu adalah golongan belia. Jadi menunjukkan di sini bahawa insentif-insentif yang diberikan oleh kerajaan tepat pada masanya. Yang mana dekat sini kita lihat antara sektor-sektor yang boleh dikembangkan termasuklah sektor gig ekonomi, iaitu ekonomi yang membolehkan perniagaan turut berlaku bukan secara sekadar fizikal tetapi membolehkan peluang atau ruang perniagaan tersebut dilakukan secara atas talian. Dan ini merupakan salah satu inisiatif yang baik yang membolehkan golongan belia rebut. Dan sebenarnya walaupun orang sebut tentang unemployment, sebenarnya graduate employability ataupun unemployment ni dah lama dah sebut, tetapi sekarang dah masuk satu isu baru, fasa baru dipanggil sebagai re-employment. Bagaimana nak memberi nafas semula, bagaimana nak memberikan golongan belia peluang untuk menceburi dunia pekerjaan. Dan ini berdasarkan daripada survey yang kita lakukan, yang dilakukan baru-baru ni, kita dapati bahawa keresahan paling tinggi golongan belia pertama sekali pada ekonomi negara. Mereka sangat risau. Dan nombor dua yang paling ketara yang sangat risau juga adalah pengangguran. Dan nombor tiga adalah kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan. Dan seterusnya adalah daripada akses mendapatkan pendidikan yang lain-lain. Cuma dekat sini antara tiga intipati utama berkaitan dengan ekonomi belia. Jadi bagaimana golongan belia mereka boleh survive pasca COVID nanti. Dan kalau lihat penglibatan belia dalam sektor SME juga banyak. Mana small medium enterprise ni, dan kebanyakan SME ni pun turut terjejas dengan adanya COVID-19. Jadi dekat sini kita nampak bahawa bukan dikata isu ni isu di peringkat negara sebenarnya, tapi ni sebenarnya isu global. Kalau kita tengok dalam statistik Industrial Labour Organisation, Institute of Labour Organisation mendapati lebih kurang 3.3 bilion kerja sebenarnya terjejas seluruh dunia. Sebenarnya isu ni bukannya isu hanya di Malaysia, tetapi sebenarnya memberi impak kepada kita di Malaysia. Jadi dekat sini saya nampak bahawa rebut peluang ni sebenarnya memerlukan strategi. Adakah golongan belia dapat maklumat tersebut? Dan saya puji, boleh kata saya puji Kementerian Bidang Sukan dan juga insentif dilakukan oleh MBM dan juga beberapa syarikat untuk menyediakan satu platform yang mana golongan belia boleh mendapatkan maklumat, iaitu dipanggil sebagai e-portal belia, yang mana bila golongan belia masuk ke dalam portal tersebut, dia akan mendapat akses, termasuk juga akses skim Perantisan Nasional yang seperti mana Dr. Wasitah maklumkan sebelum ni, yang dilancarkan semalam, termasuk juga dengan program-program dan insentif yang dibukukan oleh kerajaan terutama dalam penjana. Dan kalau dilihat dalam insentif penjana misalnya 2 bilion diperuntukkan untuk pembangunan kemahiran dan juga kemahiran yang berkaitan dengan related dengan belia, yang berkaitan dengan kemahiran. Jadi peluang ini patutnya direbut. Cuma isu diteruskan ni sejauh mana maklumat tersebut sampai. Adakah golongan belia di golongan di lapangan, di grassroots dapat maklumat tersebut? Jadi kalau kita lihat ni sekadar saya tengok sekadar lalu, lebih kurang dalam 200,000 saja pelayar, lebih kurang sehingga semalam saya ingat dalam untuk portal yang disebutkan tu. Ya, dalam portal tu lebih kurang 250,000 pelayar. So saya rasa agak rendah sikit berbanding dengan jumlah komposisi rakyat Malaysia dan juga belia di Malaysia. 0.1%. 0.1%, hampir 0.1%. Dan kalau kita lihat daripada komposisi 32.6 juta rakyat Malaysia ni, kalau kita lihat pecahan daripada Jabatan Perangkaan 9.2 juta
terdiri daripada golongan belia yang berusia 15 hingga 30 tahun. So bayangkan 9.2 juta yang 15 hingga 30 tahun ni, berapa ramai yang ambil inisiatif tersebut. Jadi saya ingat mungkin ini adalah satu something yang mungkin kita boleh buat untuk menggalakkan lebih ramai lagi golongan belia mendapatkan maklumat tersebut dan mempunyai akses kepada maklumat tersebut. Jadi saya nampak ini adalah satu keperluan yang sebenarnya mungkin boleh menjawab soalan moderator, iaitu sejauh mana golongan belia boleh merebut peluang yang ada. Cabaran sebenarnya Atikah dan kawan-kawan belia yang lain yang sedar cakna tentang apa yang kawan-kawan yang di luar sana tak dapat. Kita mungkin ditonjolkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan akses internet yang di Sabah. Vivian sebagai contoh, seorang simbol lah, satu simbol bagaimana seorang yang suka mendapatkan akses kemudahan internet. Itu kita bercakap internet, kemudahan-kemudahan lain. Tapi dalam keadaan sekarang, kalau disebutkan tentang cabaran pengangguran tadi, mungkin tadi disebutkan oleh doktor sebentar tadi tentang bagaimana melihat kepada nisbah mereka yang menganggur jika dilihat kepada angka umur. Saya ingat 6 kali ganda dalam konteks dalam negara kita. Tapi persoalan yang hangat juga dibicarakan dalam sosial media sekarang ni, apabila salah seorang majikan yang membuat satu status bila ada sesi temuduga menyatakan bahawa fresh grad minta 10,000. Jadi orang pertikaian pula kenapa dipersoalkan. Jadi kita bicara tentang soal bagaimana kelayakan kepada gaji yang diperolehi, dan pada masa sama juga cabaran pada orang muda yang mengatakan bahawa anak muda sekarang ni keluar dari universiti bukan cari kerja, bukan buat CV, tapi kita create our own inisiatif kerja. Jadi macam mana cabaran tu dalam anak muda sekarang ni? Terima kasih banyak Saudara Fahmi. Saya fikir bahagian utama sekarang yang kita perlu ketengahkan adalah generasi. Kita sebenarnya sedang menyuburkan generasi TVTS. Tak viral, tak selesai. Jadi bahagian menyuburkan generasi TVTS ni sebenarnya adalah kebobrokan yang hanya akan, dampaknya adalah negatif. Sebab sindrom pemimpin menyelesaikan masalah viral sahaja ni tidak akan menyelesaikan masalah mutlak yang ada dekat lapangan sana. Sebab yang viral satu, yang lambat tu ada lagi berpuluh ribu yang ada kes yang sama juga. Jadi kita saya fikir bahagian yang pertama yang itu, sindrom menyelesaikan masalah viral ni perlu dihentikan serta merta. Tapi kalau tak viral orang tak tahu kan contohnya. Bahagian yang tu dulu. Itu saya masukkan bahagian tu dulu. Yang kedua adalah kita kena berhenti untuk meromantiskan kisah-kisah kesusahan rakyat. Okey. Yang pasal Vivian tadi yang pertama, tetapi kalau kita tanya adik-adik dekat sekolah rendah sekarang ni cita-cita nak jadi apa? Yang paling tinggi lah rasa-rasanya Dr. Mursyid, yang paling tinggi dia orang kata nak jadi apa? Ini mesti nak jadi artis. Artis. Tapi sebelum ni kiranya yang paling tinggi yang orang boleh panjat dekat dalam bidang STEM adalah menjadi angkasawan. Okay. Tetapi satu-satunya angkasawan kat Malaysia ni, saya bagi tahu, kita meromantiskan kisah satu-satunya angkasawan kat Malaysia ni yang juga terpaksa menjadi driver Lala Move. Jadi bahagian meromantiskan, saya tak kata bekerja keras tu adalah suatu benda yang salah. Saya tak kata salah. Okay. Gigpreneur, melaksanakan program-program gig adalah salah satu bentuk pertambahan pendapatan. Betul. Okay. Salah satu solusi sementara untuk memberikan income kepada pendapatan kepada belia-belia. Tetapi itu bukan solusi mutlak. Okay, dan kita kena berhenti untuk meromantiskan kisah-kisah ni. Kalau kita tak berhenti untuk meromantiskan kisah-kisah Vivian, kisah yang dan kita tak pergi kepada root cause, kepada akar umbi permasalahan tu, kita tak akan mampu untuk menyelesaikan masalah ni. Dan saya fikir ini bahagian yang paling mustahak untuk kita sebab sebelum ini saya juga antara yang mempromosikan ekonomi gig. Betul, sampai sekarang saya mempromosikan perkara tersebut bila kita turun negeri dan kita bagi tahu. Tapi bila kita mahu memberikan jaminan sosial kepada mereka yang setiap hari bila kita baca berita tentang belia-belia yang bawa Food Panda contohnya kan. Saya akan terfikir bagaimana dengan isterinya, bagaimana jaringan keselamatan sosial kepada anak-anak mereka yang masih bersekolah, yang masih berada di peringkat universiti. Jadi saya fikir bahagian ini adalah yang mustahak untuk kita ketengahkan. Dan saya juga merupakan seorang pemandu Uber, pemandu Grab, pemandu Lala Move, pemandu Pink Driver. Okey, jadi 4 yang saya join. Sebab kita nak promosikan kat rakan-rakan belia. Jadi kita kena rasa dulu. Kan?
Jadi walaupun kita tak nak meromantiskan cerita kita tak nak tapi itu realiti. Realitinya ianya tidak mampu untuk menampal ketidakcukupan dalam pendapatan dan bahagian untuk ketidaksepadanan kerja. Maksudnya bila graduan yang tamat pengajian di peringkat pengajian tinggi ni, bukan graduan yang tamat peringkat SPM dan diploma saja, yang tamat pengajian tertinggi, dan B40 graduan yang datang daripada keluarga B40 juga adalah mereka yang cenderung dan terjebak dalam keadaan pengangguran. Kalau kita bayangkan keluarga yang hantar anak-anak belia mereka, hantar sebagai seorang yang akan keluar daripada minaz zulumati ilan nur, maksudnya keluar daripada kegelapan ekonomi keluarga, tetapi tidak masuk dalam kecerahan ekonomi. Dia tidak mampu untuk memberikan mobiliti sosial sebab dia pun tidak ada pekerjaan. Jadi saya fikir ini adalah dampak sosial yang kita perlu ketengahkan. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh nafikan betul. Bahagian kementerian dah cuba yang terbaik, tetapi yang statistik yang disebutkan oleh Dr. Mursyid tadi adalah realiti. Kan? Maksudnya mungkin kita boleh kata menyediakan satu portal untuk memberikan akses kepada, tetapi bagaimana dengan Vivian yang tidak ada akses kepada portal tersebut? Vivian dan generasinya. Jadi saya fikir ini adalah permasalahan yang kita dah adakan kat sini, dan bukan saya kata Datuk dan Dr. Mursyid salah ke tak. Kita perlu ada keberanian. Maksudnya pimpinan-pimpinan belia ini adalah realiti yang kita pahit untuk kita kongsikan bersama, sebab kesukaran dan kesusahan ini kita garap bersama-sama. KBS telah sekian lama menjadi rakan strategik MBM, Majlis Belia Malaysia, dan kita akan bersama-sama untuk memastikan isu-isu yang berbangkit ini boleh diselesaikan secara bersama, regardless apa pun perbezaan yang ada di peringkat kita. Baik, mungkin Datuk disebutkan tadi seolah-olah itu realiti, dan itu satu perkara yang orang kata sukar untuk ditelan, tapi itu perlu diselesaikan. Pada masa yang sama, saya ingat inisiatif yang Datuk sebutkan tadi, rentas kementerian, program-program tawaran, program kemahiran yang Datuk ada sekarang, institut kemahiran yang ada hampir di setiap negeri juga. Tapi pada masa yang sama, kita bercakap tentang peranan anak muda jika dibuat perbandingan dalam tempoh yang sama 4 bulan ke belakang. Adanya interaksi, adanya kita kata perhubungan. Sekarang disebutkan tentang penjarakan sosial. Pada anak muda sekarang ni, penjarakan sosial itu seolah kita ada social distancing, tapi kita mahukan mereka ini tetap ada physically, emotionally berinteraksi, walaupun disebut tentang kita norma baru. Tapi bagaimana norma baru dalam erti kata kita nak memberikan satu pengiktirafan dan juga memberikan satu ruang kepada anak muda untuk memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang ada. Saya ambil contoh, kalau tadi disebutkan penggunaan social media, penggunaan Zoom application dan sebagainya yang memungkinkan anak muda duduk bersama. Parlimen Digital sebagai contoh, satu pelambangan bahawa anak muda ada isu, ada cara dan kaedah penyelesaian. Tapi bagaimana Doktor melihat sejauh mana di peringkat kementerian itu sendiri menyediakan ruang yang disebutkan? Kalau kita lihat sekarang ni kan memang tidak ada penyelesaian lah kalau kita kata program-program yang biasa kita laksanakan secara fizikal tu, kita tak boleh laksanakan. So apa yang kita buat dalam tempoh 3-4 bulan yang kita melalui pandemik ini, di kementerian kita sebenarnya tidaklah kata orang tu sepenuhnya dapat sebenarnya nak celebrate norma baru tu. Dari segi mungkin kita nak kata norma baru itu antara ada membiasakan diri daripada kebiasaan bekerja di dalam ruang pejabat, dan tapi kini kita kena bekerja walaupun dalam setting di rumah. Tetapi di Kementerian Masukan, masa 3-4 bulan dari segi pelaksanaan pandemik kita tumpukan kepada perancangan program-program yang kita boleh laksanakan secara online lah. Tapi walaupun ini memang satu cabaran dari segi akses, tapi kita menukar juga kaedah itu dilihat dari segi perancangan penyampaian pembelajaran, ataupun yang paling ketara sekali bila satu daripada kohort penting dalam Kementerian Masukan menyampaikan dia punya servis ataupun khidmat kepada belia dari segi program adalah program latihan kemahiran itu sendiri. Jadi dalam tempoh 3-4 bulan ni memang cabarannya adalah masih lagi menghubungi pelajar melalui akses melalui kemudahan-kemudahan online, tetapi memanfaatkan juga kemudahan-kemudahan di ujung jari yang memang belia kita hari ini adalah. So kalau kita takrifkan sebagai menyampaikan melalui sistem ataupun kaedah seperti internet dan sebagainya, so penggunaan handphone secara penyebaran ilmu secara WhatsApp dan sebagainya kita laksanakan dalam pemrograman tersebut.
satu daripada perkara yang kita juga rancangkan adalah dari segi perbincangan ataupun workshop-workshop berkala. Biasanya kalau melibatkan dari segi perbincangan dengan pihak MBM sendiri dalam perancangan program atau menyampaikan dasar dan polisi baru bila berlakunya perubahan-perubahan dari segi kepimpinan ataupun strategi teras program sebagainya, kita laksanakan secara online jugalah. Contohnya pada tahun ni kita cuba mengatasi juga satu daripada platform penting untuk para belia kita meraihkan. Biasanya setiap tahun mereka ada sambutan Hari Belia dan sebagainya. Kita tidak hanya melihat bahawa sambutan Hari Belia tu, kata orang tu bila 15 Mei tu setiap tahun kita meraihkan Hari Belia, kita bincang bersama dengan MBM bagaimana kita mengalihkan sambutan itu ke hadapan. Bermakna kita masih lagi meneruskan dari segi pengisian-pengisian untuk mengiktiraf terus sumbangan dan penghargaan kepada organisasi belia itu dan juga kepimpinan belia itu. Kita juga bersama-sama membincangkan bagaimana kesan daripada segi perubahan ataupun takrif umur belia yang dicadangkan untuk dibawa kepada lebih rendah kepada 30 tahun itu masih lagi dibincangkan dalam spirit yang kerakanan yang tinggi dengan pihak MBM, dengan melihat bahawa kita melihat kehadapan dari segi pelaksanaan ataupun penguasaan suatu polisi baru untuk had umur sebagainya itu dibincangkan secara harmoni melalui platform-platform online dan merincangkan bersama supaya kita macam tahun ni kita raikan Hari Belia ke hadapan sedikit, instead of 15 Mei kita raikan pada 15 Ogos. Dan pada masa yang sama tentu keutamaan Hari Belia pada tahun ini adalah untuk berjalan seiring dan sejalan dengan pihak MBM lah, untuk merancangkan peluang-peluang seperti mega festival untuk ekonomi, job fair dan sebagainya. Kita memang tengoklah dari segi perancangan itu kita cuba sesuaikan dengan apa yang kita dapat secara memang jelas. Misalnya pada hari itu 15 hingga ke 18 Mei kementerian telah pun melaksanakan virtual job fair ya. Jadi kita teruskan juga pencarian untuk memberi peluang pada belia mendapat akses kepada mengisi peluang-peluang pekerjaan. Hari itu terbukti 15 hingga 18 Mei yang lalu virtual job fair tu kita dapati lebih 11,000 belia mendaftarkan untuk mendapat pekerjaan dengan penempatan yang terhad kepada 1,500 tempat sahaja. Minta 1,000. 1,500 dengan tawaran yang datang daripada lebih kurang 37 industri. Jadi perkara ini kita tetap teruskan. Dan pasca COVID, bila kita rasa kelonggaran dari segi perkara yang kita lalui semasa yang diperketatkan masa during COVID tu, selepas ini sekarang ni kita memberi tumpuan kepada membuka seluas peluang single landing page yang berasaskan portal belia tu, itu kita utamakan supaya di dalam tu bukan saja kita masukkan maklumat mengenai di mana peluang pekerjaan berada, tetapi to bring the industry punya maklumat ke dalam tu, insentif-insentif yang disediakan oleh kerajaan kepada industri-industri yang berjaya menyediakan peluang kerja perantisan ini juga kita berikan di situ. Jadi dekat situ boleh bukan saja diselaraskan mengenai peluang pekerjaan, tapi juga bagaimana peluang untuk mendapat pengalaman pertama. Pengalaman pertama ni penting. Otherwise persoalan mengenai pengalaman ni memang sentiasa menjadi atau menghantui apa yang belia rasakan. Mereka sentiasa disadvantage lah. Tak ada pengalaman, tak pernah bekerja. Sistem perantisan menemukan mereka dengan mereka-mereka yang berminat mengambil mereka untuk memberi peluang pertama tersebut. Saya ingat cabaran yang doktor sebutkan juga bukan saja kepada belia, tapi juga cabaran ini kita berikan kepada mereka yang ingin menawarkan peluang tersebut untuk berhubung dengan kementerian. Dalam konteks ini saya ingat bila sebut tentang gerak kerja rentas kementerian tadi, mungkin Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kerja Raya ataupun Kementerian Belia dan Sukan dalam konteks ini. Doktor, kita beralih sikit topik itu. Dalam bicara tentang soal anak muda, dia tak akan dapat elak dengan persoalan berkaitan dengan politik. Tadi Atikah ada sebutkan tentang politik. TVTS Atikah sebut tadi tak viral tak selesai. Tapi ada yang viral tapi tak saya nampak boleh diselesaikan. Bila dalam sehari dua ni juga. Saya ingat semalam bila pemimpin muda politik kita kata dia meletakkan gambar. Saya ingat YB Khairi Jamaluddin, YB Nurul Izzah dan juga YB Rafizi Ramli. Itu juga tiga sosok individu yang mewakili ekspresi anak muda. Dalam kalaan kita melihat politik dalam parlimen sekarang yang kecoh dan riuh, bagaimana kita melihat masa depan anak muda dalam keadaan sekarang ni seolah ada permintaan, ada demand dan ada suatu suara untuk membawa suara anak muda ke peringkat lebih tinggi.
Silakan doktor. Terima kasih Tuan Moderator. Sebab kalau kita lihat dalam konteks cabaran belia, sebenarnya satu benda yang kita nampak, something yang kita kena tengok secara serius, ada 4 aspek yang kita boleh tengok dalam konteks ni, iaitu dari segi konteks politik, ekonomi, sosial dan juga teknologi. So dari segi konteks politik, kalau lihat dekat sini ya, sejauh mana golongan belia pada hari ini benar-benar memahami demokrasi. Sebab kita kena faham bahawa bila sebut tentang politik, untuk memahamkan tentang politik, daripada mana kematangan politik berlaku, dia perlu bermula dengan literasi politik. Tanpa literasi politik, mana mungkin kematangan politik itu akan berlaku. Jadi bagaimana dalam konteks supaya dia mematangkan dari segi politik. Memang saya setuju dengan pandangan moderator, pandangan Dr. Wasitah dan juga pandangan saudari Atika, iaitu bagaimana mereka terpengaruh banyak dengan penggunaan sosial media ni. Ini diakui ya, berdasarkan daripada indeks belia Malaysia dilakukan oleh Kementerian Belia dan Sukan, dan kita lihat dekat situ. Kalau trend penggunaan internet dan telefon bimbit tahun 2015, 16, 17 dan 2019. Mungkin tahun 2015 golongan belia spend secara purata sehari sekitar 3-4 jam sehari menggunakan internet dan sosial media. Namun trend itu meningkat hampir sekali ganda pada tahun 2019. Kita dapati ya, berdasarkan daripada indeks tersebut, mendapati penggunaan telefon bimbit dan internet ni lebih daripada 8 jam sehari secara purata. Dan golongan belia hanya spend lebih kurang 1 jam saja secara purata sehari untuk baca. Jadi bila kita tengok, bila kita buat kajian kenapa ramai sangat golongan belia yang menggunakan internet untuk tujuan apa, 88% golongan belia menggunakan internet untuk tujuan hiburan. Ni contoh ni dia digunakanlah, dia express semua dengan social media. Ni contoh dia seakan seperti bila kita tanya kenapa nak share semua benda kan, nak kongsikan semua benda dan banyak bergantung maklumat dengan social media. Dia rasa seperti kan kalau upload gambar dekat Facebook tak dapat like, stres. Ya. Kan? So kalau rasa stres tu, tak ada orang like, pelan-pelan remove kan. So adakah kita nak biarkan golongan belia kita terpengaruh dengan social media? Jadi begitu juga mainan dan proses politik. So maknanya mana-mana pihak yang menggunakan social media, ya, dia bermain dengan persepsi, dan itu sebenarnya akan menjadi kekuatan sebuah parti politik. Cuma untuk memastikan golongan belia ini matang dari segi politik, perlu ada literasi politik yang mantap. Antara komponen-komponen yang perlu diterapkan, bermakna sebenarnya kalau dilihat dalam konteks baru-baru ni tahun lepas, iaitu Parlimen telah meluluskan iaitu undi 18, bermakna pada usia 18 tahun golongan belia boleh mengundi. Cuma saya yakin sekarang ni pihak SPR masih lagi memperhalusi dan akan kuat kuasa dan melaksanakan undi tersebut, di mana golongan belia boleh mengundi pada usia 18 tahun. Kalau kita lihat 18 tahun ni dalam komponen komposisi belia di Malaysia 15 hingga 30, 18 tahun ni adalah komposisi belia awal. So komposisi belia awal bermakna dia bermula dari segi aspek di sekolah menengah. 15 tahun tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari di mana? Tingkatan 3. Jadi untuk melahirkan mereka matang pada usia 18 tahun, literasi politik perlu bermula lebih awal lagi. Bermakna di sekolah rendah, di sekolah menengah, dan tak semestinya kita perlu rombak kurikulum secara total. Kita boleh embedded ataupun kita boleh menyulamkan kurikulum yang sedia ada dengan pendidikan demokrasi, sebab kita kena faham demokrasi ni sebenarnya bukan menang atau kalah. Tetapi sebenarnya demokrasi jauh lebih merentas daripada itu. Bagaimana satu kerajaan yang kuat bermula dengan pembangkang yang kuat, ekosistem yang saling menyokong, check and balance. Sebenarnya itu falsafah demokrasi. Jadi untuk membolehkan golongan belia matang pada usia 18 tahun dan mereka ready untuk mengundi, pada saya lah perlu terapkan elemen yang pertama, elemen kenegaraan. Ini penting supaya mereka rasa tanggungjawab mereka sebagai pemilih dan menjadi pemilih yang berwibawa. Itu yang penting. Bukannya dipengaruhi oleh persepsi media sosial atau persepsi semata-mata. Mereka matang untuk buat keputusan. Yang kedua, perlu terapkan elemen apa? Jati diri. Elemen rukun negara, elemen perpaduan, dan semua itu disimpulkan dalam satu aspek, iaitu bagaimana pendidikan literasi politik itu dibentuk. Jadi bila ada kematangan, bila ada literasi politik, insya-Allah kematangan itu berlaku. Tapi kalau kita tak buat dari segi aspek usaha padu untuk literasi politik, mana mungkin pada usia 18 tahun mereka mampu jadi pemilih yang matang. Sebab maksudnya di sekolah tu dah boleh start dah buat election untuk pemilihan ketua pelajar. Tak mustahil. Saya setuju dengan tuan moderator. Mungkin sebelum ni pemilihan ketua pengawas sekolah, sebelum ni pilih oleh guru. Tetapi mungkin dia boleh juga dibuat secara undian. Jadi mengajar dan mendidik sebenarnya, walaupun sekolah rendah sekalipun nak pilih pilihan ketua pengawas darjah 6 ataupun pemimpin pengawas di sekolah menengah misalnya, kita boleh gunakan kaedah untuk bagaimana kita membuat sistem demokrasi di kelas misalnya. Nak lantik ketua kelas, itu sebenarnya ada pendidikan bagaimana mereka diberi peluang untuk dedahkan tentang demokrasi. Yang itu yang penting. Alright? Itu yang saya nampak antara aspek-aspek dari segi politik. Sebab kalau tengok dari segi politik ni, saya share daripada kajian yang kita buat daripada survey yang saya buat baru-baru ni, kita dapati bahawa dari segi suhu politik sekarang ni, ini nak reveal sebenarnya kalau ikutkan golongan belia
dia rasa lemas. Dia rasa cemas sikit dengan situasi politik. Pada dia katanya sepatutnya tak boleh berlaku. Dan ramai dekat sini menyatakan bahawa mereka tak setuju kalau misalnya kata pilihan raya itu diadakan pada waktu terdekat. Sebab 69% tak nak election 69% menyatakan mereka tak berapa selesa sekiranya pilihan raya dilakukan pada waktu dekat. Kerana apa? Kerana mereka merasakan bahawa situasi politik ni tak sepatutnya berlaku dalam keadaan begini. Kerana apa? Kerana agenda dan fokus kepada golongan belia sekarang adalah bagaimana mereka mendapatkan gaji, bagaimana mendapatkan pendapatan, bagaimana mereka nak survive. Itu sebenarnya isu pokok yang perlu kita santuni, bukannya isu yang disebabkan oleh politik yang menyebabkan rakyat rasa cemas. Ini sebenarnya yang kita perlu lihat. Bagaimana dekat sini golongan belia sekarang ni sebenarnya boleh dikatakan majoriti rasa selesa. Okey, dah selesa dengan keadaan sekarang, sebab kalau kita lihat dari segi statistik 84% menyatakan mereka selesa dengan keadaan sekarang. Mana bukannya isu selesa dengan suka kerajaan, tak semestinya, tetapi selesa dengan situasi yang mana bukannya menjurus kepada kekacauan dan keributan politik. Sepatutnya fokus kepada isu belia, bagaimana mereka dapat peluang pekerjaan seperti mana yang Dr. Wasita maklumkan. Contohnya isu perantisan. Saya buat kajian ni pada tahun 2016, iaitu kajian bagaimana pementoran dan perantisan ni membolehkan golongan belia dapat menyalahkan potensi mereka. So daripada dapatan kajian yang terdapati, untuk membangunkan belia terdapat dua aset, iaitu aset dalaman dan aset luaran, aset ekologi lah, right? Dengan adanya pementoran dan perantisan, dia mempercepatkan proses pembinaan aset dalaman dan aset luaran, yang akhirnya akan menyumbang kepada kompetensi belia itu sendiri, iaitu belia yang positif, yang belia yang kita harapkan, yang boleh sepadan dengan keperluan industri. Jadi dekat sini, kalau kita lihat daripada indeks kajian yang kita buat dengan IRIS tahun 2017, kajian POD 8C, yang mana saya turut terlibat dalam kajian tu, kita dapati bahawa aset dalaman golongan belia tak ada masalah. Sebab dari segi faktor pertama, mendapat akses pendidikan yang baik. Kalau kita comparekan dengan 30 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, akses golongan belia mendapatkan pendidikan itu dah tinggi. Jadi dari segi konteks pembinaan, akses, peluang dan juga ruang tinggi, jadi membolehkan mereka memiliki aset dalaman yang pada saya agak baik. Cuma kelemahan di sini adalah aset luaran. Bagaimana faktor ekosistem sekeliling, golongan dewasa misalnya, komuniti dan masyarakat membantu golongan belia untuk mereka mendapatkan akses luaran tersebut. Jadi sudah sampai masanya satu kombinasi kuat, iaitu dipanggil sebagai use adapt partnership, iaitu bagaimana hubungan di antara golongan dewasa dan golongan belia ni boleh dieratkan dan digabung jalin. Kerana kalau lihat dalam konteks pembangunan belia, kalau kita rujuk pada hard ladder of participation, bermula dengan aspek pertama, iaitu bagaimana golongan belia ni hanya dimanipulasikan saja. Sampailah satu ketika belia ni dibelai dengan token, baru nak datang program. Adakah kita nak biarkan golongan belia kita sekarang pada tahap itu? Sepatutnya kita dah masuk ke fasa yang terakhir, yang mana dia sampai stewardship level, yang mana belia dengan golongan dewasa ni boleh membuat sesuatu bersama-sama, memikirkan sesuatu sama-sama dan menyelesaikan perkara tersebut bersama-sama. Yang ni yang kita nak tengok, dan ini berkait dengan soalan politik yang seperti mana yang Tuan Moderator maklumkan tadi. Mungkin kita kena tunjukkan satu model yang baik dalam konteks itu. Disebutkan tadi tentang soal tekanan di press, bukan saja oleh sebab penggunaan social media, tapi ini juga trend yang kelihatannya membimbangkan. Pertama, kita melihat kepada kadar kematian yang melibatkan orang muda, tapi pada masa yang sama penyakit selain daripada faktor kesihatan itu juga antara lain adalah berkaitan dengan isu depression. Mungkin Atikah ada pengalaman turun ke lapangan berhadapan dengan situasi anak muda yang kelihatannya seperti mana yang kita bincang ni. Tengok tentang isu COVID sebagai contoh, bila berhadapan dengan masalah keluarga muda ke ataupun orang muda yang berhadapan dengan satu perkara yang mereka tak boleh fikirkan, dalam keadaan itu apa solusi terbaik kepada anak muda ni? Terima kasih banyak saudara moderator. Saya fikir soalan itu sangat signifikan untuk diutarakan sekarang, kerana antara perbincangan yang kita bincangkan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga, dan juga dengan Yang Berhormat Menteri Kementerian Pendidikan dan Sukan, beliau menyebutkan terma belia resah. Maksudnya belia resah ni adalah terma yang valid sekarang ni. Kita menyediakan begitu banyak ruang, kita menyediakan begitu banyak platform, kita menyediakan begitu banyak peluang, tetapi bila kita tak nampak benda tu disambut, kita kena audit apa permasalahan utama yang berlaku di peringkat belia-belia sekarang ni. Dan saya fikir saya melihat yang kita masih lagi badan-badan corporate, agensi dan yang lain-lain masih lagi belum menumpukan secara terperinci dan secara serius berkenaan dengan kesihatan mental. Bahagian ini dan di peringkat mahasiswa sekalipun, bukan saja mahasiswa, bahkan adik-adik kita yang sedang masuk bakal masuk ke sekolah. Saya ingat lagi Tan Sri Zulkifli daripada UIA menyebutkan tentang kita spend terlalu banyak masa untuk berbincang tentang high tech,
kita kurang berbincang tentang high touch, maksudnya sentuhan, aspek sentuhan ini sendiri. Maksudnya macam bahagian untuk kesihatan yang berlaku ni, siapa yang memberikan ruang kepada adik-adik yang baru masuk ke sekolah ini, memberikan keresahan mereka diambil kira dan diambil penting. Dan adakah kaunseling di sekolah sahaja yang dilambatkan dengan masalah-masalah begini dan diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, sedangkan guru perlu ada pertambahan perkeranian yang perlu diselesaikan. Yang pertama, kena letak tag. Yang kedua, kena pastikan jaga penjarakan sosial. Yang ketiga, kena ambil suhu. Kan? Jadi kes-kes macam pekerja-kerja administratif ini terlalu banyak. Jadi siapa yang sebenarnya mengambil peranan untuk menjaga dan menyelesaikan masalah belia resah adik-adik kita sekolah rendah yang akan masuk ke universiti IPTA pada universiti pada Oktober ini. Jadi saya fikir bahagian itu juga mustahak. Ada yang menyatakan anak-anak belia kita sekarang mandom, tak nak ambil tahu tentang kepimpinan negara. Sedangkan itu tidak betul. Sedangkan bagi saya mereka cenderung untuk memikirkan, tetapi permasalahan utama mereka yang sekarang ni, even di dalam kampus sekalipun, kadang-kadang masih ada lagi yang kebuluran, yang tidak cukup makan. Anak-anak kita di PPR sekarang ada lagi yang malnutritious, tidak cukup makan, tidak cukup zat, malnutrisi. Jadi kita tidak boleh, isu-isu tentang yang bagi mereka terlalu berat tidak boleh dihadam. Bagi mereka bahagian yang paling utama adalah isi perut mereka dulu. Dan jadi dan ini sebenarnya memberikan kesan secara tidak langsung kepada kesihatan mental secara tidak langsung, dan ada adik-adik belia kita yang dilihat sebagai mereka yang menjadi breadwinner, maksudnya macam satu-satunya orang yang diharapkan untuk mendapatkan pendapatan di dalam keluarga, tetapi tidak mampu untuk memberikan tidak mampu untuk memastikan ibu bapa mereka untuk tidak lagi bekerja. Jadi mereka itu sebenarnya input yang menyebabkan mereka tidak masih lagi duduk di dalam rumah yang sama dengan ibu bapa walaupun telah bekerja. Dan kebanyakan gaji mereka dihabiskan untuk mereka pergi bekerja. Jadi itu bahagian yang saya fikir perlu ditekankan. Dan kalau boleh unit counselling kan di dalam pejabat-pejabat yang ada di kementerian, agensi dan juga badan-badan korporat dan juga mana-mana syarikat swasta yang lain. Dua perkara. Yang pertama adalah kesihatan fizikal, kan. Gym maksudnya macam kadar obesiti juga boleh memberikan satu implikasi kepada kesihatan mental. Jadi kalau boleh syarikat-syarikat yang ada kemampuan untuk melakukan sini, pertama wujudkan unit counselling, yang kedua adalah buat gym, small mini gym untuk memberikan ruang aktiviti kepada pekerja-pekerja di kawasan. Mungkin malam ni sebenarnya kalau kita nak bincang isu belia memang sangat banyak. Saya sebut tadi kita nak sentuh yang ni ke nak sentuh. Kalau unless topik yang diberikan tu khusus kita akan mendapat betul-betul. Tapi at least kita cuba diskusi 1 jam ni, kita sentuh tentang isu politik sikit, ada isu tentang kesihatan mental, sebut peranan belia tadi, termasuk juga survey-survey yang dikongsikan oleh doktor tadi. Tapi overall sebagai penutup lah doktor, Datuk sendiri terlibat dan melihat sendiri sebagai seorang individu yang melihat daripada dekat orang yang dulu dah jadi belia dah jadi beliau kan sekarang. Jadi secara keseluruhan apa sebenarnya yang perlu diberi penekanan berdasarkan pengalaman Datuk sendiri? Okey, saya kira dalam merealisasikan potensi, saya sebut memperkasakan potensi belia, kendiri belia satu perkara, supaya dia menjadi warga-warga masa hadapan yang dapat menyumbang kan. So dalam masa kita mengharapkan contribution atau sumbangan diberi kepada kita membentuk mereka kan. Kita memperkasakan potensi mereka melalui meningkatkan lagi daya kerjasama mereka, daya saing mereka, daya simpati mereka dalam which is actually creating generasi yang prihatin sebagainya tu. Semuanya kita laksanakan untuk meningkatkan sumbangan mereka. Saya melihat bahawa dalam masa mencapai keinginan kita untuk menyediakan masa depan belia, kita memang tak dapat menyediakan masa depan untuk mereka, tetapi kita boleh menyediakan mereka untuk masa depan. Okey, boleh menyediakan belia itu untuk masa depan kan. So bermakna satu perkara yang paling penting dalam proses membangunkan belia daripada peringkat awal remaja kepada belia pertengahan menjadi orang dewasa yang boleh menyumbang seperti yang diharapkan
oleh semua mereka dan dientrustkan kepada Kementerian Belia dan Sukan ni misalnya, saya melihat bahawa faktor sokongan itu sangat penting. Sama ada sokongan itu apa yang terjemahkan sebagai dari segi teori ni macam yang dimention oleh Dr. Mursyid sebagai aset luaran, iaitu aset luaran ni disokong, sama ada ibu bapa menyokong anaknya atau guru-guru menyokong muridnya ataupun peranan abang adik ni. So saya melihat mentoring ni sangat penting. Mentoring, kalau dalam kita melihat pembangunan belia dalam konteks atlet, kita mengatakan coachnya penting. Tapi dalam konteks membangunkan belia, dalam proses membangunkan belia, untuk mereka sebenarnya direalisasikan hasil daripada kita membentuk mereka secara pembentukan belia positif yang mengatakan bahawa belia perlu disediakan kerana mereka adalah aset, bukan melihat mereka sebagai permasalahan. Maka saya melihat perlu dilihat soal dokongan dan aset luaran ini sebagai maha penting. Semakin tinggi kita punya aset luaran ini, semakin kurang risiko kepada belia itu. Kerana sokongan itu sentiasa dirasakan ada dekat di hatinya. Jadi dalam konteks ini, be it kita nak menyelesaikan soal membentuk mereka untuk menjadi orang yang lebih peka pada sosialisasi politik supaya negara ini sejahtera, mempunyai pemimpin-pemimpin yang mempunyai fikiran positif dan menjauhi soal politik yang akan membinasakan sama sendiri dan seterusnya merosakkan masa depan perancangan negara. Maka saya lihat pada yang asasnya dalam konteks pertubuhan belia sendiri ataupun program pembangunan belia yang dirangka bersama, soal coaching, mentoring sangat penting. Bermakna elakkan persengketaan daripada merasakan bahawa tugas kita untuk memperkasakan pertubuhan belia atau adik-adik kita yang baru nak naik dalam pertubuhan belia ni sebagai sesuatu yang bersifat kompetitif. Ini persaingan kita tanpa melihat bahawa sebenarnya bukan perkataan persaingan itu yang penting. Perkataan untuk melengkapi mereka itu yang penting. Bermakna kalau kita sentiasa menunjukkan contoh daripada contoh yang paling simple sekali dalam pertubuhan belia, bahawa kita sentiasa perlu menyediakan dengan proses-proses untuk menjadi manusia berguna tanpa sebenarnya melihat bahawa persaingan untuk pergi merebut kursi-kursi dalam kepimpinan belia itu sebagai maha penting, tetapi program pembangunan belia itu yang penting dan perlu berkontinuiti. Maka saya rasa itu yang akan lebih mensejahterakan pertubuhan belia dan pembangunan belia yang nak diberikan. Dalam pada itu, proses-proses itu juga akan dapat melengkapkan bagaimana mereka dapat melihat politik itu sebagai satu perkataan yang dulu digeruni sebagai sesuatu yang sebenarnya sangat murni. Sebab kerana adanya politik-politik yang bersikap sihat ini di dalam pertubuhan belia itu membentuk mereka yang akan pergi ke dalam sistem politik dan mentadbir negara itu. Asasnya di situ bagi saya. Jadi kita mungkin melihat pelbagai program pembangunan belia dari sudut program yang bersifat bercorak untuk memberi mereka pelengkap kepada kehidupan sejahtera, untuk sosialisasi politik ni tinggi, keadaan ekonomi ni sejahtera, sosialnya bagus, ya. Tapi suasana pembesaran belia tu memang mereka selalu look forward untuk mendapat bimbingan. Belia muda memerlukan belia dewasa membimbing mereka. Saya kira kalau sekiranya pendekatan itu dilaksanakan dalam masa kita merangka bukan sahaja program tapi mensejahterakan pertubuhan belia untuk dapat melengkapi proses pembangunan belia yang dibentuk polisinya ataupun dirancangkan perancangannya dan dilaksanakan oleh Kementerian Belia dan Sukan, maka saya rasa peranan rakan strategik di antara Kementerian Belia dan Sukan dan pertubuhan-pertubuhan belia itu akan menjadi lebih manis, lebih harmoni, dan dia menjadi satu tauladan pula kepada adik-adik untuk mendekati pertubuhan belia lantas mempelajari perkara yang berkaitan mendepani politik dengan lebih besar tu dengan lebih harmoni. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Masyitah, juga Atikah dan juga Dr. Musyidat di perbincangan tadi. Istilah yang banyak disebutkan oleh Datuk sebentar tadi adalah perkataan sejahtera. Bagaimana peranan kita sebagai individu pelengkap, bukannya sebagai oposisi ataupun yang kita sebut dalam pepatah bahasa Arab disebutkan sebagai hikmatus syuyukh fi hamasati syabab, ataupun hikmah orang-orang yang lama ni dalam semangat anak muda. Bagaimana kita nak hubung jalinkan supaya adanya penerusan yang baik bukan sahaja untuk diri kita tapi untuk masa depan dalam negara. Wacana Sinar berakhir hari ini. Nantikan wacana yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.